صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. افتح علينا فتح العارفين، افتح علينا فتح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا والمعلمين والعلماء العاملين، ولأصحاب حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل أمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kau buka surat 3 Suludin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, ambil maka barang boleh sikit. Sebelah, baik ke sebelah daripada atas ke bawah. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, maka barang yang didapat akan dia bagai oleh akal, iaitu barang itu terbahagi ia bagai atas 3 bahagi. Pertamanya daripada 3 bahagi itu, barang yang mendapat akan dia bagi oleh akal akan ada semata-matanya, padahal tiada menerima ia akal akan napi sekali-kali, maka dinamakan dia dia bagai tu yang mana mendapat oleh akal ada semata-mata dan tak terima kata napi, mana tak ada dia tu sekali-kali. Dinamakan dia tu wajib, yang wajib pada akal lah, seperti wajib qidam bagi Allah Ta'ala, dan wajib mengambil 8 bagi tiap-tiap jirim. Jadi dia sebut masalah hukum akal ni, kalau mengikut tarik jalannya puak-puak khalaf, maka akal ni maknanya pertama sekali wajib juga kena tahu yang mana akal ni tangga untuk kenal Allah Ta'ala. Lalu wajib lah kena juga, sebab akal ni lah tahu beza mana yang sebenar, mana yang tak sebenar. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran banyak mengenai akal ni, afala ta'qilun, la ayatil liulil albab.
Tu semua orang mempunyai akal, ada akal fikiran. Maka dia sebut akal sini penting sengati, penting belajar hukum akal ni. Sebab dalam agama kita ni dia ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Ini dalam agama kita ni. Kena tahu beza mana hukum syarak, mana hukum akal dan mana hukum adat. Hukum adat ni hukum kebiasaan lah. Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Wajib juga belajar hukum adat sebab berlaku mukjizat para rasul tu dan juga karamah para wali itu mencari adat. Khariqul adat, mana benda yang mencari ke adat. Mana mustahil pada adat lah. Boleh belah laut, boleh masuk dalam api tak anguh. Tak, semelih kata-kata dengan pisau. Nabi Ismail kena semelih dengan pisau tajam putak leluk. Pada adat kata pisau bila tajam maka boleh hirilah. Itu pada adat kebiasaannya. Tapi hukum adat tu duduk pada hukum akal harus ya. Wajib mustahil harus pada hukum adat, harus pada hukum akal, harus ya. Jadi sebab tu lah kalau benda kita tengok hak kita kata menyalahi adat, maka hak tu tak pelik di hukum akal kita terima harus je. Lalu tu subhanallah, maha suci Allah kalau tengok benda pelik ni. Tengok-tengok orang belaga tak hancur. Mustahil adat biasa belaga ni hancur. Kalau laju sama laju dah hancur, tak hancur. Meneting gitu je. Mana boleh ada tu mustahil adat ni. Adat tu mustahil, kebiasaan tu mustahil. Tapi akal kita boleh terima harus pada hukum akal. Sebab akal kita duduk di bawah wahyunya Allah. Dan Allah Ta'ala tu maha kuasa di atas makhluk dia. Mudah benda lagu tu. Tak boleh terima akal. Tu salah tu. Sebab tu Imamul Haramain kata kalau orang tak belajar hukum akal, siapa tak boleh beza mana hukum akal, mana hukum adat. Tak boleh beza, maka dia tu tak ada akal dia tu. Tak ada akal, tak masuk akal dia kata belaga tak pecah dia tu. Salah letak hukum gitu. Tu hukum adat. Sebab itulah kita nak kenal Allah ni. Kenal Allah, masalah kenal Allah tu wajib makrifat kepada Allah. Kenal Allah tu mana kenal zat Allah ke? Bukan kenal zat Allah, kenal sifat dia. Kenal hukum sifat dia. Hukum sifat dia lah bersangkut paut dengan hukum akal. Hak hukum dia, sifat Allah tu hukum akal. Hukum syarak dia perwajib ke orang mukallaf pula percaya dan yakin. Tu hukum syarak sangkut paut dengan perbuatan mukallaf, perbuatan dia zahir batin. Kalau hak batin i'tikad pegangan tu sangkut paut juga daripada orang mukallaf. Jadi wajib kita belajar benda lagu ni supaya ni kita ni kenal Allah dengan dalil. Sebab hukum akal termasuk dalil juga. Dia ada dua dalam akidah dalil ni. Dalil naqli Quran hadis, selagi dalil aqli, dalil akal. Contoh, kalau orang tanya Tuhan ada, mana dalil dia? Ni halal. Tu paling mudah sekali, fardu ain tu. Hak besar sekali, wajib laki-laki perempuan beretika bagi Allah tidak terhingga banyaknya sifat kesempurnaan dia dah maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Tu kena pegang hak cara umum lagu tu. Cara umum lagu tu lah. Tapi hak cara tafsili mudah dalil dia. Dalil dia mudah je. Kata Allah ini cukup. Mana dalil kata adanya Allah Ta'ala? Ada tuai tu mana dalil? Dalil dia apa aku nak toleh. Apa yang aku tak si boleh kadang-kadang tu. Itu mana ada tuai. Kita kena mengikut tuai kita, kehendak tuai kita. Sebab tu orang kenal Allah Ta'ala ni, dah apa yang berlaku tenang dia tak gelabah. Dia kenal Tuhan sungguh selagi dia rasa pula zauq atau tasawuf. Rasa pula kalau dia cerita bab kudrah iradah Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa. Dia maha berkuasa. Apa yang berlaku atas dunia ni semua di dalam Tuhan dia, di dalam kekuasaan dia.
Apa yang berlaku ni semua dengan iradah dia. Dia yang menentukan. Zahir batin dia menentukan. Sebab itulah orang beriman sungguh imannya sempurna. Dia kenalnya Allah Ta'ala, apa yang berlaku, dia tahu semua tu dalam Tuhan Allah dan dalam ketentuan Allah. Lalu hati dia tunduk. Tunduk. Hak segi usaha tu usahalah. Siapa janganlah siapa kita ni melampau syarat. Siapa kita seolah kita tak yakin kepada Allah. Siapa kita lupa kepada Allah Ta'ala tuai segala-galanya. Lupa kepada dia. Jadi belajar hukum akal ni setengah daripada dalil jadi dalil. Lepas daripada kita kata bukan orang mukallid, bukan orang ikut orang dah. Kalau orang tanya Tuhan ada mana dalil alai ni? Cukup dah dalil tu. Dalil akli dia panggil. Dalil akal, pasien akal. Sebab tu wajib kena belajar hukum akal. Kalau sebut dalam kitab Arab dikatakan i'lam annal hukma, ketahui olehmu bahwasanya hukum al-aqli, hukum akal, yanhasiru fi thalathah aqsami, 3 bahagian. Ya tersifat terhak 3 bahagian. 3 aja. Wajib, mustahil, haruh. Tu hukum akal. Hukum adat pun wajib, mustahil, haruh. Hukum akal pun wajib, mustahil, haruh. Tu 3 tak banyak. Maka barang yang didapat akal dia bagi oleh akal, hak didapat oleh akal tu, hak diterima oleh akal tu, ada kala terima, ada kala tak boleh terima. Bersangkut paut dengan akal. Iaitu terbahagi ia bagi tu atas 3 bagi. Kadang-kadang boleh terima, tak boleh terima. Kadang-kadang terima pun beres, tak terima pun tak apa. Boleh dua-dua boleh. Kadang-kadang boleh terima yang semata-mata. Ada kalanya akal kita tak boleh terima, tak boleh terima. Ada kala akal kita balik terima pun beres, tak terima pun beres. Dua-dua gomo semua. Apa nama? Ya ada 3 bahagi. Pertamanya barang yang mendapat akal dia bagi oleh akal. Akal ada semata-mata. Akal mana? Akal orang yang berakal sungguh-sungguh lah ni. Orang ada akal bukan orang gila lah. Orang yang selamat akal dia, yang sejahtera akal dia tu. Barang yang mendapat akal dia oleh akal akan ada semata-mata. Bukan dah penting akal ni. Bukan dia kata dalam agama wajib kena jaga akal. Sebab tu makan benda mabuk ni tak boleh. Minum arak ke, behar ketung siapa jadi bengong kepala, ketung capu tai lembu apa. Jadi bengong kepala. Syarat suruh jaga akal. Tiba-tiba dia buat rosak akal, minum benda memabukkan, minum arak, minum macam-macam minum lah. Hak pasal mabuk. Berhappy kuda, nak suruh kaya kepala. Syarat suruh jaga akal benar besar. Kalau seorang itu diwajibkan semaya, sebab apa? Sebab dia mukallaf. Mukallaf, kita kata mukallaf. Siapa dia? Aqilun balighun. Aqilun, orang yang berakal, akal sihat. Itu kata hukum yang wajib semaya jatuh pada orang yang berakal. Kalau tak jaga akal, bodoh. Maka guna akal untuk kena Allah. Sebab tu kata ulama, semulia-mulia akal, dia guna akal dia untuk kena Allah. Itulah semulia-mulia akal di sisi Allah. Barang yang mendapat akal dia bagi oleh akal akan ada semata-mata. Akan ada semata-mata. Ini kata wajib ni. Akal kita terima ada semata-mata. Ada semata-mata. Panggil wajib ada dia semata-mata. Padahal tiada menerima ia. Tidak menerima ia akan api sekali-kali. Kita tak terima barang tu. Tak terima barang tu akan api. Tak ada barang tu. Tak boleh terima akal kita. Maka dinamakan dia barang tadi wajib. Wajib. Mana akal kita terima ada semata-mata. Sebab tu wajib ni barang tentu sungguh dan tentu ada. Barang tentu sungguh dan tentu ada. Maka Allah Ta'ala tu sungguh dan ada sekoti dia. Ada sekoti Allah. Tuhan kita tu ada sekoti. Tu maka kalau kata tak ada kali terima. Sebab tu Sayyidina Bilal bin Rabah tengok Allah. Duduk tengok pada pasir pun Masya Allah. Dia letak batu besar tengah panah pun Allah, batu panah. Tu bi ahad tu.
Nak cerita dia tu kena ngoti Allah. Tak gogek kita kata. Tak gogek kemah surat kejap kemah dalam hati dia. Kita ni orang piti tu kat gogek dah gitu. Nak kata belajar kena tu orang piti tu gogek dah. Nak sebab tu dah. Nak katanya apa ni? Syekh Ibrahim Adham tu. Setiap umat ada berhala umat ini dirham dan dinar. Berhala orang sembuh lah. Sebab dia kata ada piti mampu kata dia. Mana puas tu ya? Tak belajar kena Allah Ta'ala. Sebab itulah kita wajib belajar kena Allah. Wajib kita belajar segala akidah i'tiqad ahlussunnah wal jamaah. Kita sendiri pun wajib belajar, bini pun wajib belajar, anak pun wajib belajar. Wajib belajar. Kata suruh jaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Tu Allah Ta'ala suruh jaga. Jaga lagu mana? Didik dengan agama. Diri kita sendiri perhati agama, anak bini perhati dengan agama. Bukan suruh jadi ustaz, nak suruh reti tu agama. We faham molek agama. Nak bak fardu ain, bak akidah, bak fiqh, bak tasawuf, hak fardu ain, we kemah molek. Nah, biar tak boleh hak lain pun, we lepas fardu ain tu. Lepas dah kata dia, we kemah lagi, we kejar lagi. Sebab mula-mula kita kejumpa fardu ain dulu. Sebab dia asah umbi. Tu fardu ain. Maka bila sebut wajib pada akal ni, bagi tentu sungguh dan tentu ada. Tu wajib pada akal. Kita kata akal ni logik lah jugalah, logik. Tapi kalau puak Mu'tazilah dia mendahulukan akal. Kalau ada Quran tu bercanggah dengan akal dia tolak Quran, ikut akal lagi. Itu Mu'tazilah, puak-puak yang geleceh daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah kalau adalah Quran kata lain, akalnya faham ikut lain. Kena iman, kena percaya ya tu. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala ar-rasul. Tu beriman. Kalau kita kata tak masuk akal, kita kata tu beriman sudahlah. Beriman sudah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wajib tu kata dia, akal kita terima balik ada semata-mata, tak terima balik tak ada. Tak ada kita tak terima akal kita. Tak apa pun tak apa kata dia. Ada kata dia. Sungguh tak apa. Ada sungguh. Tu wajib pada akal. Ni panggil wajib pada akal ni. Seperti contoh wajib pada akal, seperti wajib kidam bagi Allah Ta'ala, mesti kidam bagi Allah. Wajib ni sifat yang mesti bagi Allah tu kidam. Mana terima akal kita balik ada semata-mata, balik tak ada tak terima. Ini panggil wajib nazari, kena ada dalil. Ini kena ada dalil, kena ada fikir tilik dalil dulu, kena dalil. Masalah kidam, Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, hak ni kena ada dalil. Bila Allah Ta'ala ada sifat kidam, maka qadim, nama dia qadimun. Qadim mana yang sedia. Itu terjemuh daripada bahasa Arab. Kidam mana sedia. Kalau qadim yang sedia, itu nama dah qadim. Dengan isi fa'il dia panggil. Kalau qadim ni sifat. Ya bahasa sungguh saja. Sifat-sifat ni, sifat kidam ni sifat salbiyah dia panggil. Sifat salbiyah ni sifat pasal ternapi yang tak layak dengan Allah. Ternapi, tak perlu kena napi. Sebab apa? Dia ternapi dengan sendiri dah. Contoh kita biasa misalnya macam kepala botak. Kepala botak ni mana apa? Tak ada rambut, tak perlu sebut tak ada rambut. Botak tu memang ternapi rambut dah. Tak perlu napi tak ada rambut. Memang botak tu tak ada rambut. Memang diri dia dah. Bila sebut botak mana tak ada rambut. Kawai botak rambut tak ada. Memang botak. Dia bagi ternapi dengan sendiri, tak perlu napi. Apa? Memang botak tak ada rambut. Orang kata kawai tak ada rambut, dah botak. Dia bagi ternapi dengan sendiri. Begitulah bila sebut kidam Allah, sedia Allah, makna apa? Maksud apa sedia? Tak ada awal ada Allah. Tak ada awal. Mana ternapi awal? Ternapi awal ada Allah, ternapi ada mula.
Ada permulaan. Kita ni ada mula, ada permulaan. Allah Ta'ala ada, dia tidak ada permulaan. Tu panggil sifat salbiah, sifat sungguh ya tu, sungguh ya. Tak ada rambut, kepala botak, tak ada rambut. Tu sungguh ya tu. Sungguh ya. Mana sungguh kata, nak kemah dah tu. Wajib kidam bagi Allah Ta'ala, mana mesti kidam Allah Ta'ala. Ni panggil misa wajib pada akal nazari, wajib nazari pada hukum akal. Kena ada dalil, kena ada dalil. Dan wajib mengambil apa bagi tiap-tiap. Tu yang kecara akan datang lah. Kidam tu setengah daripada sifat kesempurnaan Allah. Mana akan datang dah cara. Dan wajib mengambil apa bagi tiap-tiap jiring. Mengambil apa ni, mengambil tepat lah. Dia panggil hak ni wajib akal juga, tapi hak daruri, hak mudah, tak perlu dalil, tak perlu memikir ni. Apa nama? Wajib, mana mesti mengambil lapar bagi tiap-tiap jirim, mesti mengambil lapar. Mana lapar ni tepat kosong. Nak tepat kosong. Mana dia panggil yang diwahakkan ni. Tempat kosong macam tempat kita ni, kita duduk ni tadi tempat kita ni. Koda kita duduk ni, koda tempat kita. Bila kita kosong kos kita duduk. Kalau ada orang tak duduk, ada orang. Koda kita ni. Maka jiring ni benar betul jiring ni. Ada jiring hak pesing kasar, hak tebal. Boleh kita kesal dengan panca indera. Pelihat, pecium, pekecap. Penyetuh. Tu. Itu panggil tu daripada makhluk. Sebab tu dalam akidah kalau orang tak faham dah, bila sebut jiring, wajib bagi jiring tu nak ke tepat. Wajib pada hukum akal. Ni makhluk jiring, ni makhluk benar betul ni makhluk. Hak kasar tebal tu boleh jamuh pegang ni. Kalau hak halus lembut macam angin, cahaya, air, api, tak lembut. Jiring juga. Tapi hak lembut, makhluk juga. Duk bahas jiring ni makhluk. Kalau sifat bagi jiring dipanggil arak, sifat. Kalau letak pada makhluk lah, dia panggil sifat tu arak. Dia panggil hijau, merah, kuning, panas, sejuk. Manis, masing, tak sifat. Kena molek deh makhluk kejadian Allah. Sebab tu di dalam perbahasan akidah, perbahasan usuluddin, dia bahas 4 perkara. Pertama dipanggil uluhiyah, perbahasan uluhiyah, ketuhanan. Kena molek Tuhan tu Tuhan. Lepas tu perbahasan nubuwah kenabian. Nabi itu nabi. Tetapi dia makhluk Allah. Nabi start pada nabi itu makhluk Allah. Bersifat nubuwah. Manusia yang bersifat nubuwah kenabian. We kena molek nabi. Sebab tu bila orang tak kenal nabi, dia kata nabi manusia biasa seperti kita. Dia kata dalam Quran sebut. Tu perkataan orang kafir. Ataupun nabi royak kepada orang kafir. Masa tu dakwah, tengah dakwah. Kata ulama Nabi kita Muhammadun Bashar, Muhammad itu manusia. Ya, memang manusia. Payah kalau Allah Ta'ala hantar Rasul pada kita ni malaikat. Kalau suruh semaya terbang, malaikat ada sayap, boleh terbang. Maya terlangit. Pak kita nak khabar langit ni. Maya terlangit. Payah ke tu? Hantar manusia. Pak malaikat pula tak makan minum. Payah belaka. Kita biasa makan. Atas Rasul dia melekat dah manusia juga. Muhammadun Bashar, Muhammad itu manusia, ya betul. La kal bashar, tapi tidak seperti manusia yang lain. Tak serupa manusia lain. Bal yakut bainal hajari, bahkan dia batu permata di antara segala jenis batu. Batu yang kita tambung tu, selori tepat tu lebih apa? Batu halu tu. Orang kita duk gaul tu. Tepat tu lebih selori. Tak tahu. Tak ada tukar rumah tu. Mana harga mata tu je. Masya Allah, murah lah kita kata. Tapi batu permata dah kena buat 2.5 juta. Ada orang jumpa batu nilai. Kok biru pekak. Batu nilai. Jumpa di Bukit Pahal. Orang jual 35,000 batu nilai. Kalau 35,000 dengan pasir hot ni berapa lori, puluh lori kita kata boleh. Batu juga jenis batu, tapi batu yang mahal, tak serupa.
Betul manusia, tapi la kal bashar, tidak seperti manusia biasa. Sebab tu dalam bab akidah we kena molek nubuwah tu apa nama? Sifat kenabian. Nabi manusia biasa jugalah. Pendoh. Nabi maqam mahmud. Maqam kedudukan yang tinggi itu janjinya Allah. Itu Allah Ta'ala akak. Bila Allah Ta'ala akak tinggi, kita sama-sama manusia pun berbeza dah pakak. Kalau orang dapat pakat datuk, kita orang biasa ni lebih dia lah. Kita kelah orang kampung dah. Dia ada datuk. Datuk apa pula asal lagi Datuk Seri, Tang Seri Datuk. Oh, tinggi lagi. Manusia juga. Tapi pakat dia makin tinggi. Tak boleh mudah-mudah tak boleh pelekeh. Sebab tu kata Nabi manusia biasa juga. Ada pelekeh lagi tu. Sebab tu we kena molek nubuwah. Tak, sebab tu dah. Kalau kata tak boleh melampau puji Nabi, syirik kata dia. Puji Nabi melampau syirik. Masya Allah. Tak, dia berdasarkan hadis Nabi. Dia kata Nabi larang puji dia sebagaimana pujinya Nasara kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa tu, puak-puak Nasara puji Nabi Isa naik makam ketuhanan. Kita puji Nabi Muhammad SAW sebagaimana kata Imam Busiri rahimahullah ta'ala, pujilah Nabi setinggi-tingginya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Nabi kita ni Sayyidul Anam, penghulu segala makhluk Allah, asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk Allah. Dia makhluk Allah. Sebab tu we kena molek uluhiyah ketuhanan. Hak tu yang tu kata kita. Hak tu kadang-kadang ngaku Tuhan kan. Tuhan kamu Tuhan harum gitu. Mampu kerah dah. Nah. Dia pun tak kenal Tuhan, pengikut dia pun tak kenal Tuhan. Na'udzubillah. Yang mengaku Tuhan mula-mula ada. Bila orang tak kenal Tuhan tu dia kata Tuhan menjelma dak. Tak ada. Itu iblis, setan. Orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang boleh melihat Allah atas dunia ni sore, Nabi kita sore. Lain daripada Nabi kita, ijma' ulama tak ada boleh tengok. Mereka jalan mimpi. Itu pun bila kaifiyah tanpa cara dan bila tasbih tanpa menyerupakan dengan makhluk. Bila kaifiyah tanpa cara. Hak makhluk pun kita kadang kita tak boleh nak buat, tak boleh nak gambar dia dah. Contoh, kita makan benda sedap. Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Sedap. Sedap tak? Sedap. Dia lagu mana sedap? Sedap. Lagu mana? Sedap. Dia sedap lagu mana? Sedap lah. Apa? Dia ngabuk lagu. Aku kata sedap. Dia lagu mana? Sedap acu royak. Betul sedap lagu mana? Panjang depo gitu kau? Lebar kau? Kalau lagu mana sedap? Sedap. Allah merasa diri lah. Tengok. Bila kaifiyah tanpa cara. Nak ayat diri sedap pun tak kerti. Tu makhluk. Maka sebab tu orang dapat melihat Allah bila kaifiyah tanpa cara. Sedap sore. Dia bagi sedap sore. Sebab tu Nabi kita dapat melihat Allah. Dia dapat melihat Allah, maka dia pun makin kenal Allah, makin kau takut kepada Allah. Dia sore rasa. Maka dia mana rasa sedap pun kita tak boleh nak oyak dah. Maka kita ni belajar tu we kena molek gapo dia makam ketuhanan tu lagu mana, nak nubuwah lagu mana, kenabian, dan juga dalam nombor 3 iaitu nya kejadian Allah. Kejadian Allah duk bahas masalah alamul ajram. Ni ala ajram dia panggil. Ala jirim benda petaka. Maka makhluk Allah banyak, hak nyata, hak zahir. Ada hak zahir, hak nyata. Macam malaikat itu hamba Allah, makhluk Allah, tapi daripada cahaya. Ada yang panggil a'rad, alamul a'rad. Itu sifat-sifat yang ada pada makhluk Allah. Itu kejadian Allah. Kena molek kejadian Allah. Tiba-tiba ambil kejadian Allah sembuh. Karuk gitu. We kena molek kejadian Allah jere. Kadang-kadang yang ambil sifat jere letak pada Allah. Dia kata Allah ada tempat pula dah. Allah duduk langit pula dah. Sedangkan Allahu mawjudun bila makan. Allah Ta'ala ada tanpa tempat.
Tempat ni jiring. Ni kata wajib mengambil lapar bagi tiap-tiap jiring. Maknanya wajib bagi jiring ni ada tempat. Ini sifat jiring, sifat makhluk. Sebab tu we kenal Tuhan tu Tuhan, Nabi tu Nabi, kejadian Allah, makhluk Allah. We kenal lagu mana makhluk Allah. Jangan ambil sifat makhluk letak pada Allah. Tak boleh. Sebab tu tubiklah puak-puak musyabbihah, puak-puak yang mentashbihkan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tubik puak-puak yang mujassimah, menjisimkan Allah. Dia kata Allah ada tangan, kaki, lagu apa. Tubik. Sebab apa? Sebab dia tak kenal beza kejadian Allah dengan uluhiyah, makam uluhiyah, kedudukan Tuhan. Tak ada satu orang yang boleh usaha jadi Tuhan. Tak boleh. Duk tapu aberin, tak tubik bulu, tubik asap, kelabu asap ke, tubik tarik sekali pun tak boleh jadi Tuhan. Dah, tu. Ni ngaku jadi Tuhan pada. Hak ngaku jadi rasul pada. Dulu kahar kena apa apa. Bila kena igak oleh jahit, tak jaking kau jahit kau jais. Kena igak. Dia pun dengan ini saya meletak ke menjadi rasul Melayu selama 25 tahun. Letak jawatan tu. Baru kena igak. Jadi rasul Melayu. Mana dalil kata menjadi rasul? Muti wahyu kau? Dia kata dalam Quran ada dia tu. Ada sebut dia? Ya dia kata. Mana dari surah apa? Surah Yasin. Mana? Innaka laminal mursalin. Itu ayat itu tadi. Innaka sesungguh engkau. Ambo dia. Innaka sesungguh engkau nak aku. Innaka minal mursalin, setengah daripada orang yang diutuh oleh Allah. Termasuk ambo. Orang tu pun jawab dia kalau ambo baca innaka laminal mursalin, ambo jadi rasul, ada demo dak kawan. Tengok dia setan masuknya, iblis masuk dalam perut pedas dia. Duk pegah dia tu. Hamba pun sebut innaka juga. Hamba jadi rasul, ada dah mudak kawan ya. Nak tahu dia surah Yasin tu dia kata-kata innaka laminal mursal, asa terus siapa? Tu kamu ke tu siapa? Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan mu. Tapi berasa pun dia. Dia pun kata dia jadi rasul. Tapi ramai pula pengikut dia tu. Na'udzubillah dia. Hak sesat. Batulah bila tak ngaji ni, bang akidah ni, mudah nak sesat. Kena air canua dia puluk ke air TO ya. Tapi canua dia bubuh. Air tiuk orang boleh tahulah. Kita tak. Jamu TO kita. Pergi rumah ke. Abang tu pergi rumah. Ajar dia sesat ke apa. Jangan minum air. Kalau nak pergi tengok ke apa. Jangan nak minum air. Nak minum air bubuh air tiuk dia ke. Air luar dalam ke. TO ke. Kopi O kita beri kopi O puluk. Dah apa-apa dah. Minum air canua dia. Air luar dalam dia tu. Kayang hot tu ya. Hot tu jadi ikut dia tu. Na'udzubillah, minta berlindung lah, minta jauh. Itu apa? Sebab tu we kena molek kejadian Allah. Nubuwah uluhiyah sampai akhir sekali, iaitunya sam'iyat. Kita dengar melalui khabar rasul ayat. Itu percaya iman. Atau ghaibiyat, benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya benda ghaib. Percaya tu. Walaupun tak pernah tengok dengan mata kepala sekali. Dosa pahala syurga neraka ada titiya syirak, itu percaya ya. Itu dalam ada dua bahar dalam usuluddin. Jadi masalah wajib mengambil lapar bagi tiap-tiap jiran itu makhluk, faham molek makhluk. Keduanya barang yang didapat akan dia bagi oleh akal akan tiada je semata-mata, padahal tiada menerima ya bagi akan subut sekali-kali. Ni tak terima tak. Ni kita mana akal kitanya boleh terima, mana didapat akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata. Tak ada dia. Tak ada lagi dok. Itu mustahil. Kalau ada tu mustahil tak terima. Hak dia nya tak ada lagi dok. Itu mustahil. Contoh-contoh kita ambil sikit contoh. Iaitu dinamakan dia mustahil. Seperti contoh baharu bagi Allah. Baharu tu tak terima akal kita. Kalau baharu tu menunjukkan dia lemah. Kalau baharu dia bermakna ada yang membaharukan dia, ada yang buat dia. Kalau ada yang buat dia, bukan Tuhan. Tu makhluk dia panggil. Sebab tu mustahil akal kita tak boleh terima kalau Tuhan tu baru. Tuhan ni sedia kalau tak ada awal, tak ada tarikh ada dia. Ada sedia kala dia bagi.
Itu. Dan tiada mengambil lapar bagi jirim pada waktu wujudnya. Tidak mengambil lapar bagi jirim pada waktu wujud. Akan kita tak boleh terima juga kalau jirim tak ada tempat. Kita tak boleh terima juga. Sebab jirim memang nak ke tempat. Itu panggil mustahil pada akal, tapi hak cara mudah tak perlu dalil lah. Tiada mengambil apa atau tiada mengambil tempat kosong lah bagi jirim, bagi benda petaka tu pada waktu wujudnya jirim ada tapi tak ada tempat. Tu akal kita tak boleh terima. Ketiganya, barang yang sah pada akal. Barang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu dinamakan haruh. Kita boleh terima Tuhan wi ada pun boleh, wi tak ada pun boleh. Tu benda haruh pada hukum akal. Itu sikit Sepanyol sepetah lalu tu. Habis kita sambung semula pula. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak boleh kata gitu. Pelari apa pelari tu lain, hijrah lain. Sebab tu bila orang tak kenal ke, tak belajar sirah Nabi, tak faham bahasa Arab, dia ngapu lah. Dia gamuk-gamuk ya tu. Hijrah lain, hijrah. Nabi hijrah pindah daripada Mekah ke Madinah tu perintah Allah. Nabi saya nak tinggal Mekah, bukan lari. Perintah Allah. Gi buka pemerintah Islam dulu di Madinah. Bukan lagi tu orang dak. Tu hai perintah tu. Nabi asal lagi, lepas tu Nabi balik pula. Pada tu bukan lagi tu dah. Nabi tak ada istilah lari. Bukan Nabi kalau bab perang pun dia kata kalau orang lari daripada perang tu dosa besar. Lari dak si perang tu. Dia perang asal, tiba-tiba lari. Dosa besar. Dah kalau kita lari tu nak atas strategi mula ko tu lain. Nabi pun lari bab perang. Pak Nabi lari, dia lari, apa dia lari? Aku mana? Tak faham bahasa Arab. Hijrah ni mana lain. Sebab itulah, sebab tu orang jahil ni mudah nak jatuh kufur tu mudah kadang-kadang. Tak jatuh perendah agama, pelekeh agama. Apa dia tak belajar? Dia tak belajar. Bila kita jadi orang besar ni kadang-kadang malu nak belajar. Sebab tu kata Imam Syafi'i, ta'allamu qabla tasawwadu. Belajarlah kamu sebelum kamu jadi pemimpin. Sebelum mu jadi ketua orang belajar. Bila mu jadi ketua orang malu kena belajar. Tengok tu FPKK ngaji juga. Contoh. Jadi malu ke kita jadi ketua orang ngaji juga, otak keti juga. Nak jadi ketua mana? Kau kata ke? Sebab itulah belajar dulu nak jadi ketua orang ni, belajar dulu. Tapi penuh dengan dunia hati ni, tak berebut lah benda lagu ni. Allah, waktu akhir zaman dia berlaku lagu tu lah. Sepatutnya dia kena tanya orang alim ke apa dulu. Tapi dia ngapu kok dah ni bahaya ni, orang jahil ni bahaya. Gitu. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.